Salam damai sejahtera bagi jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang yang hari ini beribadah melalui YouTube maupun radio. Marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa warta jemaat berikut ini. Perjalanan sejarah GKI Stadion kini memasuki tahun ke-80, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021. Selama 80 tahun itu, Tuhan telah memimpin dan memberkati gerejanya hingga hari ini. Gereja dapat berkarya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Usia tua tak berarti berhenti berkarya. Seperti Musa dan Harun, mereka terus berkarya dan makin berdampak bagi bangsanya. Demikian pula, gereja kita di usia 80 tahun ini. Gereja tak boleh berhenti berkarya dan berdampak. Ia ada untuk menjadi berkat bagi manusia dan memuliakan Allah. Sehubungan dengan hari ulang tahun GKI Stadion ke-80, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan demi kemuliaan-Nya. Selagi kita masih bernafas, marilah kita berkarya dan berdampak bagi sesama. Hari-hari ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19. Namun situasi berat ini tidak boleh mengaburkan mata kita untuk melihat dan mempersaksikan kasih setia Tuhan atas gerejanya selama 80 tahun ini. Sebab itu jemaat diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan syukurnya melalui persembahan dengan cara berikut ini. 1. Melalui amplop persembahan yang telah dikirimkan kepada jemaat, atau jemaat dapat juga memberikan persembahan syukurnya melalui transfer ke nomor rekening gereja. Dengan nominalnya ditambah Rp80 untuk memudahkan pemilahan dan diberikan keterangan persembahan Thanksgiving. Marilah kita terus menaikkan doa permohonan untuk ibadah syukur HUT ke-80 GKI Stadion yang diselenggarakan secara online pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Doakanlah agar gereja terus berkarya dan berdampak demi mewujudkan visi Allah di bumi ini. Doakan juga bangsa Indonesia yang pada bulan Agustus akan merayakan HUT ke-76. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat gereja kita dan bangsa kita. Karena Tuhan telah memimpin dan memberkati kita di masa silam, demikian pula Tuhan akan memimpin dan memberkati gerejanya di masa kini dan masa yang akan datang. Soli Deo Gloria, segala puji dan syukur hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat dan simpatisan sekalian, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika mengikuti ibadah online hari ini dalam bentuk persembahan. Kita dapat memberinya dengan cara-cara berikut ini. 1. Memasukkan di kotak persembahan yang tersedia di dekat kantor TU Gereja. 2. Transfer ke rekening BCA. 3. Memindai kode QRIS dengan aplikasi pembayaran elektronik yang dimiliki seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Ini adalah hari bersejarah bagi kita, jemaat GKI Stadion. Karena hari ini adalah ulang tahun gereja yang ke-80. Pemeliharaan Tuhan nyata, dan kiranya dengan pertambahan usia makin bertambah juga semangat berkarya dalam pelayanan dan karya memuridkan, serta kuat dan erat rasa persaudaraan dalam iman dan kasih. Selama ulang tahun GKI Stadion Semarang yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati. 主内蒙恩的弟兄姊妹们平安。今天我们三宝龙华侨基督教会迎来了80周年堂庆，感谢神保守这个教会屹立至今，成为了我们的祝福。在这里，我们认识神，
经历神在他的大爱中茁壮成长。我深信神要继续使用祝福这个教会，成为众人侍奉、赞美、荣耀主的地方。神的名单的荣耀。Selamat ulang tahun buat Gereja Stadion Semarang yang ke-80 tahun. Mari kita kobarkan semangat api penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-80 GKI Stadion Semarang. Gereja yang akan terus teguh berdiri dengan kokoh, menjadi terang dan garam bagi jemaat dan bagi sekeliling, bersinar memuliakan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari bidang persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun GKI Stadion yang ke-80. Mari kita wujudkan hati Allah dengan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh semakin serupa Kristus, dan berbuah dengan menjadi murid Kristus yang sejati, yang memuridkan orang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Stadion yang ke-80. Diberkati untuk memberkati, dimuridkan untuk memuridkan, terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya mewakili seluruh pengurus adult ministry mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 buat Gereja Stadion. Semoga Gereja Stadion dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan memenangkan lebih banyak lagi orang bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun GKI Stadion ke-80. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kasih kita kepada Tuhan mempersekutukan kita. Dan mari kita memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada ini untuk bersama-sama dengan keluarga, mungkin juga sendiri beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang layak menerima segalanya. Mari kita hening sejenak untuk memohonkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kebaktian syukur ini kita selenggarakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, dinyatakan dan terus memimpin kehidupan gerejanya dari dulu sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat GKI Stadion. Di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua tertulis demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sungguh luar biasa, Tuhan telah membuktikan kesetiaan-Nya, kebaikan-Nya bagi gereja kita. Sehingga hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI Stadion yang ke-80 tahun. Itu semua bisa dicapai hanya karena kebaikan Tuhan sendiri. Mari kita datang kepadanya, beribadah kepadanya, dan menaikkan syukur kita atas setiap kebaikannya bagi saudara dan bagi gereja.
saudara, mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh besar dan mulia. Namun ketika kami mengingat semuanya itu, kami menyadari siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk boleh menerima kasih-Mu. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami ini adalah manusia-manusia yang lemah, baik secara pribadi maupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kami seringkali gagal mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, pulihkan kami, dan terlebih tolong berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh bangkit dan kami boleh menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, dan inilah kerinduan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Hidup saya, hidup saudara sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan jika pada hari ini Gereja GKI Stadion boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-80, itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Jika kita merayakan di tengah pandemi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi sesungguhnya kita masih boleh berdiri dan kita masih boleh berjuang, karena kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih setia-Nya. Mari kita membuka hati kita. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita mengingat setia Tuhan. Dan biarlah hidup kita berikan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam
Ya Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau sedemikian mengasihi kami? Kami hanyalah orang-orang berdosa. Namun Engkau telah menyelamatkan kami dan memberi kepada kami begitu banyaknya kebaikan-Mu. Tidak ada yang lain selain puji dan sembah Kau, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah saat ini ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Bantulah untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami dapat memakai seluruh hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Melalui kehidupan kami dan seluruh apa yang dapat kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama 4 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. 主内母爱的弟兄姊妹们，在这4个星期当中，我们在学习以色列人要走出埃及，朝向上帝给他们的应许之地。 Kita telah belajar bagaimana Allah memanggil Musa dan bangsa Israel untuk menempuh perjalanan itu. 那我们看到摩西在耶和华的带领下，如何朝向这个应许之地的整个路程。 Bagaimana mereka menghadapi tantangan, namun Tuhan setia memimpin dan memelihara. 那他们如何面对各种各样的挑战，上帝与他们一起并肩作战。 Tuhan memberi kekuatan dan kelengkapan yang diperlukan hingga pada waktunya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. 那上帝给他们装备，给他们有能力，最后可以成功的走出埃及。 Nah, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran 15. 那今天我们要学习第15章。 Pada saat pertama kali bangsa Israel lepas dari kejaran bangsa Mesir. 那他们第一次脱离了埃及人对他们的追赶。 Keluaran 15 akan dibacakan dengan bahasa Mandarin. 那出埃及记第15章1到3节，我们用中文来诵读。那时，摩西和以色列人向耶和华唱歌说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量，我的诗歌，也是成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他；是我父亲的神，我要尊崇他。耶和华是战士，他的名是耶和华。13到14节，你凭慈爱领你所属的百姓，你凭能力引他们到了你的圣所。外邦人听见就发颤，疼痛抓住腓力士的居民。20，亚伦的姐姐女先知米利暗手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗应声说：“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”读经到此。 Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. 听到又行道并保守神道的人有福了，你们要赞美神。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 之内母爱的弟兄姊妹们， Di meja makan tiba-tiba seorang anak bertanya kepada ayahnya, 那在饭桌上有个小孩突然问他的父亲 "Ayah, apakah sebenarnya gunanya gereja itu?" 爸爸，我想问你，教会存在到底有什么功用呢？ Ayah itu menjadi bingung. 那他的父亲不知道要如何回答。 Ia tidak pernah mengharapkan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. 那他从来就没有突然遇到过这样的问题。 Sebab itu sang ayah balik bertanya, 那因着这个原因，所以他的父亲就问他 "Apa sebenarnya maksud pertanyaanmu itu?" 那你的问题背后的问题是什么呢？ Si anak berkata, 那孩子说 "Ya, kita tahu sendok ini untuk menyuap nasi."
那我们知道这个勺子是用来盛饭的， pisau ini untuk memotong, 那这个刀是用来切割的。 sekolah untuk belajar, 那学校是我们去学习的地方， toko menjual barang-barang. 那商店有出售各样的物品。 Tapi apakah gunanya gereja itu, ayah? 那爸爸，教会存在有什么功用呢？ Ayahnya terdiam. 那他的父亲沉默了。 Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主内母爱的弟兄姊妹们， apakah gunanya gereja itu? 那教会存在的意义是什么呢？ Apakah jawab saudara jika yang bertanya itu adalah anak saudara atau cucu saudara yang masih kecil? 那如果问问题的正好是你的家里的小孩子，或者是你的小孙子， Hari ini gereja kita merayakan hari ulang tahun ke-80. 今天我们的教会庆祝80周年的庆典。 Tanggal 24 Agustus yang lalu tepatnya telah berusia 80 tahun. 在8月24号的时候，我们教会已经到了80周年。 Nah, pikirkan baik-baik apakah gunanya gereja kita? 那我们要来思想，好好的思想教会存在的意义是什么？ Coba tanyakan kepada orang-orang yang bersama saudara saat ini, apa sih gunanya gereja? 试着去问一下和你现在在一起的弟兄姊妹，教会存在的意义是什么？ Untuk apa gereja ada di dunia? 那为了什么教会要存在这个世上？ Baiklah, jawabannya disimpan dulu. 那你把答案先保留在那里。 Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan latar belakang dari kitab Keluaran 15 yang baru saja kita baca tadi. 现在我要带领大家一起来看刚才我们所读的出埃及记15章的一些背景。 Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21 adalah nyanyian pujian umat yang sangat luar biasa kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. 那15章的1到21节是以色列民把这首诗歌呈现给拯救了他们的非同凡响的上帝的一首歌。 Dan ini adalah nyanyian pujian yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. 这是在圣经当中所记录的第一首诗歌。 Nyanyian ini ditulis oleh Musa begitu bangsa Israel selamat dari kejaran bangsa Mesir. 当以色列民被耶和华拯救出了埃及之后，那摩西写下了这一首诗歌。 Allah sendiri yang telah menyelamatkan bangsa ini secara ajaib. 那以奇妙的方式，上帝亲自拯救了以色列民。 Air laut Tebrau itu disibakkan sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. 红海被劈两半，以色列人可以走干地过红海。 Kemudian Musa dan seluruh umat Israel berkumpul di satu tempat. 那以色列民在一个地方聚集在一起， Mereka bersama-sama beribadah dan memuji Allah. 他们一起敬拜、荣耀、称颂上帝。 Bukan hanya Musa yang menyanyi, tetapi seluruh umat Israel. 那不单单有摩西，是全部的以色列民向神唱诗。 Bahkan Miriam, saudara perempuannya, menggerakkan semua perempuan Israel. 那就连摩西的姐姐米利暗也邀请所有的妇女一起来参与到当中。 Mereka menyanyi dan menari-nari dengan rebana. 他们拿鼓跳舞唱诗。 Saudara bisa membayangkan suasana pujian mereka? 那我们可以设想他们当时的那种活跃的气氛吗？ Begitu meriah dan terasa kegembiraan yang luar biasa. 是那样的喜乐，令人振奋。 Mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian kepada Allah. 那向神满怀感恩。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 主内母爱的弟兄姊妹们， Setiap orang percaya yang mengalami kebaikan Allah di dalam hidupnya sudah sepatutnya bernyanyi bagi Allah. 每一个在生命当中经历和感受了上帝慈爱的人，他应该来向神感恩。 Bernyanyi memuji Tuhan bukan karena mereka mempunyai suara yang baik. 那他们要赞美神，不是因为他们有美妙的歌喉，
tapi karena apa yang telah Allah kerjakan di dalam hidup mereka. 而是因为在他们的生命当中，上帝已经为他们所行的。 Pujian itu adalah respons alami dari orang-orang yang mengalami anugerah Allah. 那赞美诗是已经经历神恩典的人自然向神的反应。 Kisah keluarnya bangsa Israel adalah peristiwa paling penting di sepanjang Alkitab dengan puncaknya apa yang terjadi di atas kayu salib. 那我们看到这所有的一切的制高点发生在十字架上。 Di kayu salib di mana Allah menyelamatkan manusia dari jerat hukum dosa melalui Yesus Kristus. 那借着耶稣基督的大功，在十字架上，上帝拯救了世人。 Ketika umat Allah menyadari dan menghayati karya keselamatan anugerah Allah, respons yang paling alami adalah memuji Tuhan dan mengagungkan namanya. 当一个信徒已经感受和经历到上帝的救恩之后，他的第一反应就是向神感恩，要颂赞上帝。 Pola ini akan terus kita temukan di sepanjang Alkitab sampai di kitab Wahyu pasal 5, di mana setiap orang memuji dan menyembah anak domba Allah yang menyelamatkan umatnya dengan darahnya. 一直到启示录，我们也可以看到这样的一个模式，就是人经历上帝的慈爱以后，他们会齐声的来赞美上帝。 Contoh puji-pujian umat di Alkitab bisa kita temukan di beberapa tempat. 在很多处的地方，我们可以看到信徒对神的赞美。 Misalnya Deborah dan Barak bernyanyi memuji Tuhan sebagai respons atas kemenangan melawan Sisera. Itu ada di Hakim-Hakim pasal 5. 当底波拉战胜了他的对手的时候，他们赞美上帝。 Nyanyian Hana atas kelahiran Samuel itu bisa kita temukan di 1 Samuel pasal 2. 撒母耳的母亲在他出生之后赞美上帝。 Nyanyian Maria atas berita malaikat dan kunjungan Elizabeth kita temukan di Lukas pasal 1. 那当上帝的使者在拜访玛利亚还有以利沙白的时候，他们向神献上感恩。 Nyanyian Zakaria atas kelahiran Yohanes Pembaptis ada juga di Lukas pasal 1. 当施洗约翰出生的时候，撒加利亚向神献上感恩。 Apa sih isi pujian mereka? 那他们的这个赞美诗都有哪一些内容呢？ Mereka memuji Tuhan atas anugerah Tuhan di tengah ketidaklayakan mereka. 那他们在自己的不配当中得到了上帝的恩典，他们向神感恩。 Sebab itu Bapak Ibu Saudara, 那因着这一点，主内母爱的弟兄姊妹们， nyanyian di dalam ibadah itu bukan sebuah pilihan yang dapat kita lewatkan. 那我们在崇拜当中所向神献上的这个诗歌是应当的。 Nyanyian dalam ibadah adalah satu ungkapan syukur dari dalam hati karena ia telah menyadari keselamatan, kebaikan Allah itu ia terima. 那参与到敬拜的人员，因为经历和感受到上帝的恩典，所以向神做回应，献上诗歌。 Nyanyian ibadah juga senantiasa dapat mengingatkan kita akan anugerah Allah di dalam hidup kita. 那这些诗歌再一次的提醒我们在生命当中经历了上帝无比的慈爱。 Setiap orang yang telah diselamatkan Allah sepatutnya bernyanyi dengan hatinya. 那每一个被神拯救、经历神大爱的人，应该要来感恩， Beribadah kepada Allah dengan segala puji dan syukur kepadanya. 以所有的颂赞、歌声、诗歌来赞美神。 Dan inilah yang Allah inginkan kita lakukan di dalam dan sepanjang hidup kita. 那这是神要我们在整个的生命当中所做的事情。 Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya di awal. 那现在我们再回到开始的问题。 Kalau gitu apa gunanya gereja? 那如果是这样的话，教会存在的意义是什么？ Saya menemukan setidaknya ada 2. 那我发现最少有2个争议。 Yang pertama, 那第一点， gereja yang adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah itu dipanggil Allah untuk beribadah dan memuliakan Dia. 那教会是一群蒙恩被招出来的人，
聚集在一起，向神敬拜赞美神。 Gereja ada untuk beribadah dan memuliakan Dia. 那上帝的存在是为了信徒可以聚集在一起，崇拜、敬拜、赞美上帝。 Inilah juga yang menjadi tujuan Allah ketika Allah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. 那这也是上帝耶和华拯救以色列人从为奴的埃及之地出来之后，他们向神所做的就是赞美。 Mari kita memperhatikan beberapa ayat ini. 那我们注意看以下的几处经文。 Keluaran 8 ayat 1. 那我们看出埃及记的第8章的第1节。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。” Kalimat yang sama yang bunyinya, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, bisa kita temukan di ayat-ayat yang lainnya. 那我们在其他的地方也可以发现“容我的百姓去，好侍奉我”这样的经节。 Misalnya pasal 8 ayat 20, 那我们可以看到第8章的第20节， pasal 9 ayat 1 dan 13, 在第9章的pasal 10 ayat 3. 在第10章的第3节。 Jadi ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, Tuhan ingin kita beribadah kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan memuliakan Dia untuk selamanya. 因为上帝已经拯救了我们，所以他要我们每一个被拯救的人来敬拜他，因为他是我们唯一的真神。 Gereja ada untuk memuliakan Allah. 那教会的存在就是为了要让信徒来荣耀神。 Dan ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 那这也符合上帝最初创造人的目的， Yaitu diciptakan untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. 人的被造就是要来荣耀神，享受与神的同在。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内母爱的弟兄姊妹们， Selama kita menjadi orang Kristen sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, 那当我们作为已经被神拯救的信徒， bagaimana kita menjalani hidup kita? 那我们如何来过我们的生命呢？ Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? 那我们的生命是否可以荣耀神？ Apakah pujian syukur senantiasa keluar dari hati dan hidup kita? 那从我们的内心和生命当中有赞美诗流出。 Apakah kita telah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya? 那我们真真正正的向他敬拜。 Bagaimana sikap kita ketika beribadah kepadanya? 那我们在向他敬拜的时候，我们的态度是怎样的呢？ Adakah hati penuh dengan syukur dan penyembahan kepada Dia? 那我们是否内心满怀感恩，向他献上敬拜？ Apakah selama ini saudara menikmati Allah di dalam ibadah? 那在我们的崇拜当中，你是否享受与神的同在呢？ Godaan kita dengan ibadah online ini yang sudah hampir 2 tahun ini adalah menjadikan ibadah online hanya sebagai sebuah tontonan yang bisa kita skip. 那我们现在由于疫情的原因，不得不通过线上的方式来崇拜，实际上也成为了一种引诱。 Kita mungkin cenderung tidak sabar dengan ibadah yang hanya sejam saja. 那我们可能已经不满足于仅仅只有1个小时的敬拜。 Kita lewatkan sesi pujian kepada Tuhan. 那我们略过前面的诗歌， Kita hanya mendengarkan khotbah. 我们仅仅来听正道的部分罢了。 Dan itu pun mungkin kita lakukan dengan sambil lalu. 那也许我们一边做其他的事情，一边在听道。 Semoga saja tidak demikian. 那盼望不是这样的。 Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberi banyak sekali kebaikannya, sudah sepatutnya kita beribadah kepada Dia dengan hati penuh syukur dan pujian. 当我们意识到上帝拯救我们，他对我们的恩典是那样的丰盛的时候，我们应该要来赞美他，全心的向他献上敬拜。
Sebab untuk itulah gereja ada atau orang-orang percaya dipanggil. 那因着这一点，所有信徒被召聚集在教会当中， yakni beribadah dan memuliakan Dia untuk selamanya. 一起永永远远的向神献上敬拜，来赞美他、荣耀他。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 那我们看到第二个方面， gereja ada untuk apa? Apa gunanya gereja? 那教会存在的意义是什么？为什么教会要存在呢？ Gereja yang adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan itu dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi seluruh suku bangsa. 已经被拯救的信徒被神呼召，要向万民来见证上帝的大恩。 Jadi bukan hanya memuliakan Allah dengan ibadahnya, tetapi memuliakan Allah dengan menyatakan kemuliaan itu bagi seluruh suku bangsa. 所以不单单是要来荣耀上帝，享受与他的同在，也要荣耀他，以向万民见证他的方式。 Keluaran 9 ayat 14 mengatakan demikian. 出埃及记第9章第14节这样说。 Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap Firaun, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. 第9章的第14节，因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你的臣仆，并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有像我的。 Lalu pasal 9 ayat 16 mengatakan demikian. 那第16节这样说。 Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, engkau ini Fir'aun, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. 其实我叫你存立，这里的你是法老王，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。 Jadi begini Bapak Ibu Saudara. 那是这样的，主内蒙爱的弟兄姊妹们， Tuhan telah merancang peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu sedemikian rupa. 那上帝是如此的奇妙，预计了所有一切带领以色列人出埃及的大计划。 Dengan tulah-tulah dan begitu banyak keajaiban yang dikerjakan Allah. 以众多的神迹奇事和实灾来向他们显现。 Tujuannya supaya kemuliaan Allah dinyatakan dengan membuat namanya dikenal. 目的就是要让他们认识耶和华是唯一的真神，他的名被万民所知。 Dikenal bukan hanya oleh bangsa Mesir, melainkan dikenal secara global oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. 不单单是被埃及人知道，也是被在这个地球上所有的人知道耶和华的名。 Tuhan ingin agar setiap orang Mesir dan bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa tidak ada Allah lain seperti dirinya, satu-satunya Tuhan yang hidup. 神要埃及人，也包括在地上的所有人，万国的民都要知道，耶和华是唯一的上帝。 Tahukah Bapak Ibu Saudara? 主内蒙爱的弟兄姊妹们，你知道吗？ Ini pula yang kemudian dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. 那这也是主耶稣在十字架上所显现的意义。 Yaitu ketika ia menyelamatkan umat manusia dengan kematiannya. 那为了要拯救他的子民，他牺牲在十字架上。 Melalui kematian Kristus di kayu salib, sesungguhnya Allah sedang menyatakan kemuliaannya. 透过耶稣基督在十字架上的献身，上帝向世人证实了他的爱。 Sehingga akan ada waktunya bagi semua suku bangsa bahwa mereka akan bertelut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 以至于有一个时间，万膝都要跪拜，万口都要称颂耶和华的名，让他们也可以因着耶稣而得拯救。
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， gereja ada untuk itu. 教会的存在就是为着这个， Untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi semua suku bangsa. 为了要向所有的万民来见证上帝的荣耀， Sehingga Allah dikenal, dipercaya dan disembah oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. 让地面上的万民都认识耶和华，接受耶和华，也得到从他而来的救恩。 Nah, bagaimana mereka bisa mengenal dan menyembah Tuhan di dalam Yesus? 那他们如何要透过主耶稣来认识上帝，然后敬拜上帝呢？ Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15 memberitahu kepada kita. 那在罗马书的第10章告诉我们， Saya bacakan demikian. 我给大家读一下。 Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 凡是向神呼求的人，他就会被拯救。 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? 但是如果他还没有相信，他怎么样去向他呼求呢？ Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? 那如果他没有听到他的名，怎么可以信呢？ Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 那如果没有人去传讲，他们又如何听到福音呢？ Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? 那如果没有人被差派出去，又有谁去传讲福音呢？ Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 那就像这里写到的，传福音的人的脚中是多么的佳美。 Bapak Ibu Saudara, 那主内蒙爱的弟兄姊妹们， gereja ada untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui tugas kita di dalam memberitakan kabar baik itu. 那教会的存在，透过每一个信徒来传讲他的福音，让万民来荣耀他和敬拜他，这教会的存在的意义。 Gereja bukan perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan hobi atau kesamaan suku. 那教会不是相同的这个种族或者是相同爱好的人聚集在一起， Tetapi gereja adalah persekutuan orang percaya yang tidak melupakan tugas panggilan untuk memberitakan Injil dan memuridkan segala suku bangsa. 那教会是一帮被神拯救的人，他们没有忘记上帝的使命，要去把福音向万民传讲。 Supaya bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dapat beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. 那以至于不单单只有你和我可以向神敬拜， Melainkan semua suku bangsa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. 那除此之外，还有万民来向神敬拜，荣耀他。 Dan itulah isi hati Tuhan. 那这就是上帝的心意。 Gereja ada untuk itu. 那教会的存在就是这一点。 Bagaimana dengan hati kita? 那我们内心是怎么样的状况呢？ Adakah hati kita rindu agar orang lain mengenal Tuhan 我 dan 们是否 diselamatkan? 渴慕别的人可以听闻福音而得救呢？ Selama kita menjadi orang Kristen, berapa orang telah saudara perkenalkan kepada Kristus? 那当我们已经成为基督徒以后，我们已经向多少的人去传讲过福音呢？ Sudahkah kita memberitakan Injil? 那我们有去传过福音吗？ Sudahkah kita memuridkannya? 那我们有去给他们进行门徒培训吗？ Mungkin ada anggota keluarga yang belum percaya. 那也许有家人还没有信主的， Doakan mereka dan mintalah kepada Tuhan agar saudara diberi hikmat dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada mereka. 我们把他们带到上帝的面前，向神祷告，愿神赐给我们智慧，向他们传讲福音。 Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil pemuridan yang disediakan Tuhan lewat gereja kita. 那弟兄姊妹们也被邀请参与到教会已经为大家预备好的这个小组团契当中， Sebab di sana hati kita dibentuk untuk menjadi muridnya. 因为在那里我们每一个人被塑造成为神的门徒， Dan kita dilatih untuk memuridkan orang lain. 那我们被培训塑造，可以去对他人进行门训。
Ingat, gereja ada untuk menyatakan kemuliaan dengan membuat nama Tuhan dikenal dan dipercaya oleh segala suku bangsa. 那记着教会的存在，就是要让我们去向更多的人见证，然后对他们进行培训，让更多的人可以认识神，然后来荣耀神。 Dan Tuhan memanggil saudara dan saya. 那上帝有呼召你和我。 Hari ini gereja kita merayakan ulang tahun ke-80. 那今天我们的教会迎来80周年的庆典。 Sudahkah kita sebagai gereja memuliakan Tuhan dengan ibadah kita sesuai dengan hatinya? 那我们是否以我们的崇拜，按照上帝的心意来荣耀他呢？ Sudahkah gereja kita memberitakan kemuliaan Allah bagi seluruh bangsa? 那是否我们已经向万民去见证了上帝的荣耀？ Hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi satu di dalam mewujudkan visi ini. 那今天上帝呼召我们所有的人与上帝的意向一致。 Tuhan dimuliakan baik di dalam ibadah kita maupun oleh semua suku bangsa yang menyembah Dia. 上帝的名得荣耀，在我们的崇拜当中，也在万民当中。 Pada hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita. 那今天我们也被呼召以感恩的方式来向主奉献。 Persembahan syukur kita akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. 感恩的奉献将被用在主的事工的发展当中，让这个事工可以更大的发展。 Mari kita berikan dengan hati yang memuliakan Dia. 我们以一颗纯洁的心来献上， Tuhan Yesus memberkati. 愿神赐福给我们。 Kita teduh di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa bersama-sama. 那我们一起安静在上帝的面前祷告。 Lord, we thank you for allowing our church to reach the age of 80 years old. Tuhan, kami bersyukur karena gereja kami bisa mencapai usia 80 tahun. We also thank you for constantly leading us and blessing our church. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau selalu membimbing dan memberkati gereja kami. We pray, Lord, for your leadership so that our church will be able to get better in fellowship, in serving your name, and in being witness to the gospel. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar gereja kami bisa lebih baik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. 我们在天上的父，我们感谢赞美你。Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan memuji Engkau。感谢你这80年来一直与三宝龙华侨基督教会同在。Terima kasih Tuhan dalam 80 tahun ini selalu menyertai Gereja Stadion Semarang， 让教会能够借着一切的侍奉，无论是印尼文的侍奉还是中文的侍奉，在完成你的大使命的道路上不断成长。Agar Gereja Stadion di perjalanan yang menjalankan amanah agungmu semakin bertumbuh melalui segala pelayanan gereja baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin， 也通过宣教差传部、仁爱部，让更多的人听到你的福音，相信你并接受你成为他的救世主。Melalui bidang misi, bidang diakonia, agar makin banyak orang dapat mendengar Injil, percaya kepada Engkau, dan terima Engkau sebagai Juru Selamat。我们再一次感谢赞美你。Sekali lagi kami bersyukur dan memuji Engkau. Bapa kami yang di surga, terima kasih saat ini kami datang dengan penuh syukur dan hormat akan kebesaran Tuhan. Kami menghampiri dalam doa-doa kami
untuk kesatuan jemaat Tuhan di Gereja Stadion yang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Bapa di surga, bersama dengan para hamba Tuhan, para pemimpin, bidang-bidang pelayanan, termasuk pos Jemaat Pelamongan Indah, kami bersyukur Tuhan telah membentuk kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bersama dengan seluruh jemaat boleh menjadi kesatuan tubuh Kristus yang saling menopang dalam kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Tolong kami Tuhan untuk boleh memelihara kesatuan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis jemaat, semua pengurus, bidang dan komisi, agar supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kami boleh mengerjakannya dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah pelayanan yang kami kerjakan itu boleh sungguh-sungguh memberikan dampak positif bagi keselamatan banyak orang. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk sekolah Kristen Tritunggal yang Tuhan sudah sediakan bagi Gereja Stadion menjadi wadah untuk pelayanan di dunia pendidikan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang melayani di sekolah ini. Biarlah Tuhan melalui sekolah Tritunggal, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan sekolah ini menjadi tempat di mana banyak anak boleh dibawa untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi dewasa yang boleh dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan untuk keselamatan manusia. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk kelompok-kelompok kecil yang sudah ada selama beberapa tahun ini. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kelompok-kelompok kecil yang sudah ada ini boleh terpelihara dengan baik, dan lebih banyak lagi orang-orang, saudara-saudara kami yang boleh ikut bergabung untuk menikmati keindahan, persekutuan, dan kebersamaan, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan permohonan doa ini di hari ulang tahun Gereja Stadion yang ke-80. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-80. Gereja kita diawali dari seorang anak Tuhan, yaitu Bapak Poa Un Ho, yang menangkap hati Tuhan untuk melayani dan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang berbahasa Hokian pada waktu itu. Dari seorang diri, dengan pertolongan Tuhan dapat mengumpulkan 7 orang. Dalam 5 tahun, Tuhan memakai mereka untuk membawa 100 orang lebih kepada Kristus. Hari ini, berusia 80 tahun gereja kita, Tuhan telah memakai gereja kita untuk membawa lebih dari 1.000 orang untuk percaya kepadanya. Bukan hanya untuk orang Hokian saja, tetapi juga untuk suku-suku yang lain. Bukan hanya di Semarang saja, tetapi juga melalui orang-orang yang percaya di gereja kita telah tersebar dan membawa berkat bagi banyak kota yang lain. Semua itu diawali dari seorang anak Tuhan. Dia bukan penginjil, dia bukan pendeta. Dia seorang anak Tuhan biasa, sama seperti kita, yang menangkap hati Tuhan dan memberi diri untuk dipakai Tuhan, menolong orang-orang lain mengenal Kristus. Peringatan ke-80 tahun gereja kita hari ini bukan saja merupakan ucapan syukur, tetapi juga menjadi ajakan bagi kita. Tuhan ingin mengundang kita secara pribadi untuk memberi diri, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari, serta membawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal Kristus melalui hidup dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kita makin hari boleh makin memuliakan Tuhan. Amin. 主内埋的弟兄姐妹们，让我们一起起立，与历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰。使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。
我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara, marilah kita memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Yesus. Dan sebelum kita melakukan semuanya, marilah kita memohonkan kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Sebab itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. For all of us.